Memanaskan lauk malam tadi, dia punya paling kuat pun telur dadah lah. Kalau dia nak tambah-tambah pun kan, tak kisahlah. Tapi ada yang memang masak, ada. Tapi kalau dah lauk malam tadi banyak lagi, elok lagi boleh makan sahur kan. Tak payahlah kita berbazir, betul tak? Bangun malam tu terus kita tahajud dulu ke apa ke, kemudian barulah kita siapkan makan sahur. Dan kalau pun tak sempat tahajud, tak sempat, tapi kita bangun, kita siapkan makanan sahur tu. Ini bukan tajuk Ramadan tau, saja nak bagi contoh. Kita bangun, ya Allah, aku siapkan makanan ini supaya ahli keluarga ku dapat bersahur kerana-Mu, ya Allah. Dapat pahala ibadah. Walaupun time tu, you all period. You all tak boleh nak puasa, tapi kita bangun pagi, niat kerana Allah. Itu juga ibadah sebenarnya. Jadi kalau bangun memakak kan, buta jantan ni, mampus lagi baik, kita marah contoh kan, tak dapat pahala ibadah tu ya. Kena niat kerana Allah. Ya, saya cakap tu orang ni bagi faham ya. Jadi kalau tak dapat sehari sekali, buat seminggu sekali qiyamul lail. Tak dapat seminggu sekali, buat sebulan sekali. Tak dapat sebulan sekali, setahun sekali. Tak dapat setahun sekali, 10 tahun sekali qiyamul lail. Tak dapat juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak ucapkan kepada Al-Fadil, Tuan Pengurusi acara. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita telah pun berada di dalam satu bulan, walaupun tajuknya momentum ibadah menuju Rejab. Kita dah pun berada di dalam Rejab. Tak payah 77 ni dah ada. Kan? Tapi baguslah menuju Rejab pada yang tak sadar dia ada dalam bulan Rejab. Ada yang tak sadar lah, Rejab lah kau. Jadi yang ada kan, kadang-kadang itulah hebat orang Malaysia ni. Dia gemar pakai ayat tiba-tiba. Tiba-tiba dah Rejab dia tu. Tiba-tiba dah 2023. Seolah-olah sebelum tu memang tak sadar diri lah macam tu. Sedar-sedar dah 2023, sedar-sedar dah Rejab kan. Dan kalau kita tengok, bila sebelum tibanya bulan-bulan penting ni, kita tahu kan, masyarakat Arab ni dia dah masuk aja Rejab, dia dah mula dah berketuntang betul lah. Berketuntang ni macam mana nak cakap, wayah nak translate tu, dia lebih kurang macam beria-ia lah, bersungguh-sungguh lah berketuntang, bersungguh-sungguh lah persiapan untuk nak puasa. Dia dah siap dah baju nak tarawih, dah siap kain nak tarawih, wangi-wangian dia, siapa sandal pakaian dia, apa slipper yang dia nak pakai, kopiah dia, kain ridak dia mana dia nak bawa kan. Beria. Masuk aja Rejab dah terbayang Ramadan. Itu orang Arab lah. Cuma dia tak boleh lawan kehebatan orang Malaysia. Belum Rejab dah terbayang Syawal kan. Dia lagi jauh pada tu. Dia dah heboh dah. Kalau kita ambil beli bang, saiz dah tak ada, dia kata kan. Sedangkan kedai-kedai Cina yang tumpah baju tu pun sekarang dah pandai. Kedai Cina kat Seremban tu, masuk Saban tak terima lagi tau. Dia kata dia kedai Cina pun pakai bulan Islam sekarang ni. Macam kan. Jadi itulah dia kan keadaan dia. Cuma dalam bulan Rejab ni kan, boleh kita katakan persediaan kita, momentum kita buat persediaan nak menuju Ramadan. Itu sebab kadang-kadang kita tengok macam mana Dr. Yusof Al-Qaradawi pun kata, kita janganlah jadi orang yang menyembah Ramadan kan, tapi kita jadilah orang menyembah Allah.
Kadang-kadang dia jadi baik tiba-tiba bulan Ramadan. Tiba-tiba jadi baik bulan Ramadan. Itu sebab orang panggil bulan Ramadan ni madrasah Ramadan. Sebab apa jadi baik? Pertama, syaitan iblis pun diikat. Pintu syurga dibuka seluas-luasnya. Pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Kan? Tiba-tiba orang kita pula dia lah sibuk nak buka pintu neraka. Kan, lepas tutup lah neraka ni kan. Kena buka ni katakan. Ada orang macam tu. Jadi kalau kita lah bulan lain kita baik perangai, tiba-tiba bulan puasa jadi baik, makna betul lah salah setan. Tapi kalau bulan Ramadan pun lebih kurang halal, jahat itu kan, makna jangan salahkan setan. Setan kata aku kena ikat ni, kau punya perangai itu kan. Jadi makna tanya diri kita balik. Tu sebabnya momentum inilah yang kita perlu ada. Tu sebabnya daripada awal lagi macam kita lah nak pergi balik kampung kan, nak balik kampung raya. Benda pertama sekali macam orang lelaki dia dah standby dah kereta dia. Mustahak tu. Kalau perlu overhaul. Kalau perlu servis. Kalau cuci luar dalam biar berkilau tu. Kalau boleh sungkup lah selagi belum balik kampung tu. Jangan ada siapa pun tahan dia naik motor seminggu. Sebab seminggu nak khaskan nak balik raya je kereta tu. Kan? Macam tu lah. Jadi, yang perempuan pula, dia dah standby dah baju dia. Dah standby susun dah. Dia komeh baju tu kan. Daripada hari awal dia dah standby dah. Ni nak buat balik kampung. Ni baju raya pertama, ni baju raya kedua, ni baju raya ketiga. Baju tidur lain pula. Kain apa pula kan. Lain. Dia dah susun dah tu orang perempuan. Dia punya teknikal orang perempuan tu dia lain. Kan? Walaupun kita cakap, kita cuba menggunakan kaedah yang konon-konon kita lagi smart pada perempuan. Contohlah, kita plan yang nak balik kampung pukul 5. Kan? Sebab kita yakin, orang perempuan takkan siap pukul 5. Sebab kita nak gerak, kita sebenarnya nak gerak dalam lepas maghrib. Kita saja letak pukul 5. Kan? Biar dia siap. Minta maaf abang lewat sikit, pukul 6 baru siap bang. Kita, tak apalah, abang sebenarnya nak gerak lepas maghrib. Saja nak tengok yang macam mana kan. Kau jangan risau. Dia akan buka balik beg tu. Dia akan buka balik beg. Tak ada mana dah kan. Itu orang perempuan punya kebijaksanaan. Mana sampai lagi ni tu. Dia keluar balik kan. Dia bongkar balik. Dia susun dia balik. Dia carilah macam-macam. Kan. Macam tu lah. Tapi yang paling utama kita nak cerita hari ni ibadah. So sebelum sampai dia masuk je Rejab ni, proses penyucian diri dah bermula. Sebab kita tak nak nanti kita menghadap Allah pada bulan Ramadan tu dalam keadaan kita ni masih lagi berselumak lagi. Berselumak, kotor sana, kotor sini, coreng sana, comot sana, comot sini. Comot apa? Comot dengan benda-benda yang biasa kita buat. Kan? Benda-benda yang biasa kita buat walaupun benda tu menyalahi. Dari segi hukum. Kita buat juga. Kan? Jadi bersihkan diri pada awal. Bukannya tunggu Ramadan, tiba-tiba Ramadan jadi baik. Kan? Itu yang jadi lepas Ramadan tu jadi ada hal tu, baik hal balik. Dia jadi macam naik motor kan. Naik motor, kenapa dia pakai helmet? Sebab naik motor. Turun dia daripada motor, buka ada helmet tu. Macam tu lah. Ada orang perempuan macam tu. Pakai tudung macam ke helmet. Ada. Kan? Tiba-tiba bulan puasa dia naik motor. Macam tu kan. Tiba-tiba dia pakai tudung. Elok, dia bersimpuh duduk lah. Kan, yang seorang tu daripada pagi sampai ke malam telokong. Berkojo pun pakai telokong punya baik kan. Tapi benda ni saya dah check dah, berlaku kat tempat lain. Tak ada kat Maybank dah, kat tempat lain. Ni tu kena faham tu kan. Jadi makna kata penyucian diri kita bermula. Tu sebab kita mula belajar. Tak tahu tanya kan. Dah mula dah. Apa dia ibadah-ibadah yang kita nak kejar? Pertamanya kalau dalam bulan Ramadan ni, dalam bulan Rejab ni, tentu-tentu kita nak kejar berpuasa sunat. Apa lagi? Mengaji Quran. Apa lagi? Buat benda-benda baik, sedekah dan sebagainya. Nabi Muhammad SAW sendiri berpuasa hampir setiap hari. Tapi Nabi berbuka sebab takut nanti orang ingat. Ada juga hari Nabi berbuka sebab Nabi tak nak umat yang menyangkakan bahawa bulan Rejab tu wajib puasa. Kan? Itu yang Aisyah kata, hampir saja orang menyangkakan bahawa bulan Rejab itu wajib puasa. Kerana boleh kata, kalau ada peluang Nabi memang puasa. Masuk je bulan Syakban, boleh puasa. Tapi setakat 15 hari bulan Syakban sahaja. Lepas tu tak ada dah. Kecuali
orang yang masih berhutang. Kan? Macam tu orang lelaki yang period kan. Tak sampai ganti lagi. Gantilah cepet. Yang faham-faham, tak faham sudah. Kan? Kadang orang lelaki lagi teruk period dia. Kan? Macam tu salah dia. Kan? Orang perempuan ada time-time dia sepanjang tahun period. Kacau. Kan? Tak dalam lelaki sini lah, tapi lain. Jadi, mana kata puasa sunat ia adalah amalan yang dilazimkan. Ramai orang tanya, puasa tak? Macam saya itu, puasa 3 hari. Buka puasa 2 hari. Tengok lokasi ceramah yang saya hadir. Kalau setakat dataran Maybank, tak apalah. Pergilah kan, datang kan. Sebab dengar rojak sedap. Datang kan. Tadi pun belum apa-apa lagi, dah hidang dah ke bilik sebelah tu. Dia siap hidang, siap sound ni. Start duduk belah sana. Aku tahu, dia ingat aku nak lapar pun. Nak makan tadi. Tapi tak apalah, aku tahan yang tadi kan. Tak apa, macam tu tak. Tapi, maknanya, boleh puasa, kita puasa lah. Kan? Boleh puasa. Sebab, kita sedang menanam insurans. Insurans akhirat. Insurans kiamat. Insurans kubur. Macam mana pula? Sebab kita besok bila dah mati kan, dah masuk dalam kubur. Malaikat yang nak seksa kita pun sampai. Kan? Bila orang balik ya, dah sampailah. Dia katakan sampailah malaikat nak seksa kita pada waktu tu dia dah sampai. Bila dia sampai, benda pertama yang dia nak pukul kepala orang ni. Aku pukul kepala orang ni. Baru nak pukul malaikat seorang lagi. Satu malaikat lagi tahan. Jangan. Kenapa pula? Kau jangan pukul kepala dia ni. Kenapa? Sebab dia ni, masa hayat dia ni rajin mengaji Quran. Dan rajin berzikir. Jadi jangan pukul kepala dia. Macam tu. Makna mengaji, zikir. Tu pertama. Yang kedua, dia tak jadi pukul. Tak apa, tak boleh pukul kepala. Jom kita pukul perut dia. Nak pukul perut dia, malaikat pula tahan lagi. Jangan. Kenapa pula? Sepanjang hayat dia dulu, dia ni rajin puasa sunat. Perut dia. Tak jadi pukul perut. Kalau macam tu, dah kepala tak boleh, perut tak boleh. Jom kita bantai kaki dia. Nak bantai kaki dia, jangan. Kenapa pula? Sebab dia ni rajin qiyamul lail. Rajin bangun malam. Jadi ni soalan bocor. Kan cover lah sesiap. Kan? Macam budak PSA lah. Budak SPM dapat soalan bocor. Lepas tu tak boleh jawab. Rugi ke tak rugi? Bapak rugi. Macam tu lah kira kan. Macam tu lah kita. Dah dapat soalan bocor. Dah tahu dah kalau tak buat ni kan memang kena seksa dalam kubur kan. So mengaji Quran. So daripada sekarang kita mengaji dah. Dia kata mengaji. Kita berzikir. Liman kana arjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah, nakkan hari akhirat, wa zakarullah katsir, maka zikir, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Lepas tu yang kedua puasa. Tak dapat pukul perut dia sebab puasa sunat, rajin puasa sunat, kan? Senang aja puasa sunat ni. Cuma tinggal lagi yang dia jadi susah berbanding puasa Ramadan. Kenapa? Kenapa puasa sunat Rajab, puasa sunat ni, puasa sunat Isnin Khamis lagi susah daripada puasa bulan Ramadan? Kenapa agaknya? Ceteka. Jangan risau. Penceramah ni kalau dia tanya, dia akan jawab balik. Jangan risau. Saya pernah kena tahu dekat saya ceramah kat satu masjid kat Kuala Pilah tu. Saya tanya, apa maksud selawat makcik? Menyaut makcik tu. Ceramah lah, tanya pula. Sound dia berjamah. Makcik ni betul lah kan. Koring dia sound aku kan. Itu lah. Jadi, kenapa bulan selain bulan Ramadan lagi susah puasa? Sebab kalau bulan Ramadan kita puasa, semua orang puasa. Tapi bulan Rajab kita baru puasa, dia makan depan kita. Macam tu. Dia relax kan. Lah, kau puasa ke? Baru ajar kau makan kat situ. Kan geng-geng pejabat kan bebek kan macam tu. Kan pun nak ajak kau makan situ. Kau puasa kan. Macam tu kan. Ada je kan wakil syaitan rajim tu. Kan dia dah tahu kawan tu puasa. Alah relax besok-besok boleh puasa. Dia kata ada kacau. Yelah dia dengar kawan tu kan. Tak tahan. Kan. Jadi itu dia puasa bulan Rajab.
Puasa bulan Syakban. Dan begitu juga puasa. Yang ketiganya apa? Qiyamul Lail, bangun malam. Bangun malam tu sebabnya bangun malam tu sebabnya kalau paling tidak besok bulan Ramadan senang nak bangun malam. Sebab apa? Bukan dah biasa sebab sahur. Macam mana lah tak biasa tiba-tiba biasa bulan puasa. Sebab orang perempuan paling senang. Itu sebab orang perempuan paling senang dapat Lailatul Qadar. Dan saya kena cover terus tiga-tiga. Sebab saya yakin lepas Rejab ni korang tak panggil aku dah ceramah ni. Sebab aku cover saya siap lah. Macam tu. Jadi bulan Rejab kita amalkan puasa. Qiyamul Lail tadi bangun malam beribadah. Qiyam tu bangun, Al-Lail tu malam. Bangun malam. Tapi kalau bangun malam, masuk belah air, terkoncing, kau tidur balik, tu tak kira bangun malam. Itu terjaga malam. Maksud mesti bangun beribadah. Paling tidaklah ambil wuduk, duduk kat katil tu. Allah, banyak dosaku ya Allah. Allah. Yang sebelah tu menggigil lah. Lembaga apa lah sebelah aku ni. Yang dia Allah. Dia bunyi macam tu kan. Laki tak biasa dengan suara tu tengah malam. Pukul 3 pagi kan. Jadi bangun beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun. Hidupkan dengan amal ibadah. Itu sebabnya Qiyamul Lail ni sebenarnya rugi. Kita kena belajar bangun. Kalau bulan Ramadan paling senang. Itu sebab orang perempuan senang dapat Lailatul Qadar. Sebab orang perempuan bangun sahur. Dia yang menyiapkan sahur. Perjuangan orang perempuan bangun. Bukan senang. Bangun dia paling awal. Dia bukan masak pun. Dia memanaskan makanan yang ada. Aku kena tegaskan di situ. Kau punya cara perjuangan kau tu kan. Macam tu lah kan. Memanaskan lauk malam tadi. Dia punya paling kuat pun telur dadah lah. Kau nak tambah-tambah pun kan. Tak kisahlah. Tapi ada yang memang masak. Ada. Tapi kalau dah lauk malam tadi banyak lagi. Elok lagi boleh makan sahur kan. Tak payahlah kita berbazir. Betul tak? Bangun malam tu terus kita. Tahajud dulu ke apa ke. Kemudian barulah kita siapkan makan sahur. Dan kalau pun tak sempat tahajud. Tak sempat. Tapi kita bangun, kita siapkan makanan sahur tu. Ini bukan tajuk Ramadan tau. Saja nak bagi contoh. Kita bangun. Ya Allah, aku siapkan makanan ini supaya ahli keluarga ku dapat bersahur kerana-Mu, Ya Allah. Dapat pahala ibadah. Walaupun time tu, you all period. You all tak boleh nak puasa. Tapi kita bangun pagi. Niat kerana Allah. Itu juga ibadah sebenarnya. Jadi kalau bangun memakak kan, buta jantan ni, mampus lagi baik. Kita marah contoh kan. Tak dapat pahala ibadah tu. Ya. Kena niat kerana Allah. Ya, saya cakap tu orang ni bagi faham. Ya. Jadi kalau tak dapat sehari sekali, buat seminggu sekali Qiyamul Lail. Tak dapat seminggu sekali, buat sebulan sekali. Tak dapat sebulan sekali, setahun sekali. Tak dapat setahun sekali, 10 tahun sekali Qiyamul Lail. Tak dapat juga seumur hidup sekali. Itu pun tak dapat Ustaz. Cari tadi gantung diri, mati lagi baik. Tak ada guna kau hidup kalau kau tak boleh buat Qiyamul Lail. Betul ni cakap betul. Rugi. Tu saya kata rugi. Macam puasa tadi kan. Puasa Rejab. Kecuali yang tadi, yang Syakban tadi. Ada tak orang yang boleh puasa lepas 15 Syakban? Ada. Orang yang masih berhutang satu. Kedua, orang yang memang sepanjang hayat dia tu boleh kata dia istiqamah, tak pernah tinggal puasa sunat Isnin Khamis. Dia boleh puasa. Faham? Lain tu kau jangan tanya, aku tak tahu. Macam tu lah aku beritahu. Ya? Jadi makna kata kita puasa sunat Rejab, Syakban. Dalam Rejab ni buat kebaikan banyak-banyak. 3 bulan haram dalam Islam ni kan, termasuklah ni bulan yang paling Nabi suka ni, inilah dia bulan ni kan. Itu sebab kita doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita pun amin amin. Faham tidak? Kan, ya Allah berkatilah kami dalam bulan Rajab, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban, dan wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Ada orang tu dia confident di tempah baju raya tu kan. Dia confident. Lawa baju ni bak, pagi raya, garanti mak lang terkejut tengok baju kita. Sama lain.
Lain sini, siap ada niat, ada corak sikit, tudung pun lebih kurang sedondon je dengan baju. Soalannya, confirm kau hidup lagi pagi raya? Tu soalan dia. Tu sebab hidup jangan panjang cita-cita. Waktu tengah acu-acu baju tu, jangan cakap, "Hei, pagi raya confirm ni baju ni." Jangan. Sebut, "Ya Allah, jika ada kebaikannya, mudah-mudahan ada rezeki aku pakai baju ni di pagi raya." Macam tu. Jangan kita confident sangat. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit. Sebenarnya tak ada. Orang kata kalau kita dengar ada cakap pahala khusus macam ni lah bulan Rajab begini-begini. Ya, tak ada. Tetapi ada yang disebut. Ya? Firman Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah ialah 12 bulan yang telah ditetapkan dalam kitab Allah semasa ia menciptakan langit dan di bumi. Di antaranya keempat bulan yang dihormati. Ketetapan yang demikian itu ialah agama yang betul dan lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan dihormati itu dengan melanggar larangannya. Surah At-Taubah. Berdasarkan kalam Allah ini, jelaslah bahawa terdapat 12 bulan bermula diciptakan langit dan bumi. Tak kiralah mengikut kalender Islam atau kalender yang lain. Kedua-duanya mempunyai 12 bulan. Allah memerintahkan agar tidak menzalimi diri sesama manusia dalam bulan-bulan haram. Jadi tunaikanlah solat berjemaah, gandakanlah pahala berbanding kita mengerjakan solat secara bersendirian. Buat. Jangan tak buat, ya. Terkeluceh pula mulut ni. Dan bila semayang, semayang berjemaah. Bila berpuasa sunat kita buat, kan? Tapi kalau contohlah kita dengar kan, malam nisfu Syaban bergaduh tu. Malam nisfu Syaban baca Yasin 3 kali. Jangan gaduh-gaduh. Lek-lek je. Kan? Ada orang cakap, siapa baca Yasin 3 kali malam nisfu Syaban tu semua neraka tu. Sebab Nabi tak ajar dia tu. Ada yang cakap macam tu. Kan? Jadi macam ni lah. Memang betul ke masuk neraka. Tetapi kecuali orang tengok bola malam tu tak semayang, semua masuk syurga tu. Yang duduk kat kedai mamak tu kan. Tak ada. Dia bukan macam tu. Sebenarnya Nabi anjurkan kita pada malam nisfu Sya'ban tu hidupkan dengan amal ibadah. Nabi tak sebut spesifik. Cuma ada yang mencadangkan baca Yasin. Lepas baca Yasin tu, kita baca doa ni. Boleh ke tak boleh? Boleh, bacalah. Nak doa macam mana pun baca. Nak baca Yasin 10 kali. Nak baca satu Quran lagi baik. Kan? Tak terdayalah baca 3 kali, Ustaz. Boleh tak baca 2 kali? Boleh. 2 kali pun macam banyak. Sekali, Ustaz, boleh tak? Boleh. Kan? Paling tak pun Yasin, Sadaqallahul Azim. Boleh. Dah tu sedaya orang berhentilah jadi orang pemalih pun tu. Kan? Tapi maknanya kita dianjurkan untuk penuhkan dengan amal ibadah. Sedekah, buat baik dah training pada bulan ni. Contoh. Kita tengok nanti kan. Sekarang ni dah mula dah. Kita nak melazimkan sampai bulan Ramadan nanti, nak sedekah banyak. Sudah pada sekarang dah start bagi dah. Tak adalah terkejut. Orang tiba-tiba kena bagi sedekah, terkejut. Jangan main-main. Tiba-tiba, kau nak bagi berapa? Tak tabung depan muka. Pucat muka kawan tu, jangan main-main. Boleh hilang darah kawan tu. Kan? Jap. Kata, Tapi pada orang dah biasa dengan tenang ya. Ini kad bank saya, ini nombor PIN. Tekanlah berapa. Wah. Maknanya dia dah bersedia dengan baki RM5 dalam tu. Macam tu lah. Mana dia dalam keadaan bersedia. Bukan banyak benar duit dalam tu. Kan? Dia dalam keadaan bersedia. Tenang je dia. Kan? Dia dah biasa sedekah. Maka dia akan teruskan bersedekah. Kan? Kemudian, bila sedekah masuk bulan Syaban, dia lagi lipat gandakan sedekah dia. Sampai Ramadan, lagi banyak dia sedekah. Sehingga kan, pada malam Syawal dia dah telefon mak dia. Assalamualaikum mak. Untuk duit raya tahun ni, Alung dah bank in dah dekat mak. Alung bank in dah 1,000. Lah, ya ke? Cepat je kau bagi. Mak, bukankah pahala pada bulan Ramadan berlipat kali ganda? Itu yang saya bagi sebelum bulan Syawal. Maknanya pagi Syawal dapat lain. Tu yang susah. Jadi kena cerdik dalam hal ni. Mungkin mak saya masukkan 900 dulu. Macam tu kan. Lagi 100 pagi raya bagi. Kan macam tu lah. Jadi makna kata bagi. Kita membiasakan amalan sedekah. Kan.
Kalau kita tengok antara nama lain bagi bulan Rajab adalah Syahrullah, bulan Allah, Al-Asam memekakkan, Al-Ashab curahan, Al-Mu'li mengangkat darjat dan lain-lain lagi. Jadi meskipun hadis yang memerihalkan tentang Rajab sebagai bulan Allah itu sangat lemah, namun ia bukanlah isu besar kerana semua itu sekadar nama dan menjadi sebutan dan tidak melibatkan prinsip akidah seseorang atau kesabitan satu hukum yang wajib dan haram. Maknanya kalau nak menganggap bulan itu istimewa tak ada masalah. Buat dah, cuma jangan dispesifikkan mesti macam ni, mesti macam ni. Tak. Kan, mesti puasa. Tak. Benda tu sunat. Nak buat, kita buat. Kan? Macam tu. Nak membiasakan diri. Nak pula pada orang yang dah lama yang tak biasa berpuasa. Kan? Tu baru-baru ni ada orang tanya saya, kalau dia baru masuk Islam, dia baru nak belajar berpuasa, Ustaz, boleh tak dia tu puasa setengah hari? Dia baru masuk Islam. Boleh. Dia nak belajar. Boleh. Tetapi dia tidak menidakkan kewajipannya untuk qada puasa dia tu nanti. Dan begitu juga, alhamdulillah selesai setengah hari baru training. Itu tidak melesenkan dia makan setengah ribu tu kat Maybank ni. Kan elok dia makan tengah hari, aku training baru setengah hari. Jangan. Tetap dia tak boleh makan depan orang lain. Itu sebab Allah jadikan pada orang yang tak puasa pada bulan Ramadan, dia lagi tahu lapar daripada orang yang puasa. Kan? Itu sebab kita kena training pada awal. Kan? Training daripada awal. Membiasakan puasa. Kebanyakan hadis yang memerihalkan tentang puasa Rajab itu bersifat daif dan palsu. Menurut pandangan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menyatakan kelebihan amalan tertentu seperti solat, puasa atau zakat, umat Islam boleh membanyakkan amal soleh tanpa mensabitkan kepada kelebihan bulan Rajab. Nak buat aja. Tapi kebetulan berada dalam bulan Rajab, serahlah pada Allah untuk berikan yang terbaik. Apa juga amalan soleh dilakukan, bulan Islam yang ini terselit hikmah yang begitu indah sekali. Bayangkanlah Allah mengharamkan umat Islam dan melakukan kejahatan kepada diri sendiri dan masyarakat. Barangkali sepanjang 12 bulan ni kita seorang pendosa, tapi sekurang-kurangnya pada bulan-bulan haram ini segala perilaku maupun kejahatan itu terhenti. Mudah-mudahan bulan Rajab jadi elok. Kalau dah biasa mengumpatkan, tak adalah dia ngumpat-ngumpat lagi dah. Dia tak dapat, kadang bila dia marah, dia mengumpat, dia tak dapat bezakan Samsul satu ni dengan Samsul yang lain. Kadang-kadang kan. Kan apalah salah Samsul yang ini. Kan contoh kan. Kan sampai dibabitkan begini demikian rupa. Contohlah. Jadi dia dah biasa bercakap kan. Itu masalah dia. Sedap yang membalun orang kan. Saya Samsul Rawa pun kono. Kan. Macam mana? Tapi semua kawan-kawan kan. Semua kawan-kawan. Kita janganlah kita gemar. Kadang-kadang mulut kita diam, tapi mulut yang menulis ni, yang menaip ni. Sebenarnya para ulama memang menisbahkan apa yang kita tulis itu sebagai apa yang kita cakap. Kadang nampak muka bangang kat surau tu. Muka kan. Istilah lah kan, nampak elok tu kan. Tapi bila dia menulis tak cukup tanah, habis dia balun semua. Kepala bapak semua keluar. Iya. Tak percaya kan? Cuba kita masuk dalam Facebook dan media sosial kan. Masuk dalam media sosial tu kita letak muka seorang pemimpin nak. Tak kisahlah parti mana. Letak muka. Jangan tulis apa-apa. Letak muka. Tengok komen. Tak kisahlah siapa. Kepala bapak lah, itulah, ini semua keluar. Lepas tu datanglah imam surau Maybank. Dia pun komen. Gunakanlah bahasa yang baik-baik. Bukankah agama mengajarkan kita perkara yang baik? Bahasa melambangkan bangsa. Kalau tidak ada perkara yang baik untuk diucapkan, lebih baik kita diam. Sekadar mengingatkan. ISN. Imam Surau Maybank. Lepas tu tahu dia reply apa? Sudahlah kau pun sama. Dia berbatu tuntang di balun. Kau orang imam kau no. Iya. Sekarang ni apa hal entah kan. Polik tuan-tuan. Kita banyak belajar. Tahun 2023 ni tahun yang suka kata orang. Semua orang dah takut-takut, dah mula menyimpan duit, dah standby kau apa-apa nak jadi dengan teori-teori ekonomi yang makin menggila pada tahun ni. Kata macam tu lah kan. Iya. Tak belum khabah lagi dengan pilihan raya yang polik-polik hari tu kan. Polik hari tu pilihan raya jangan main-main. Orang tu pakah ni tak nak ni, orang tu pakah ni tak nak ni, dua-dua dapat. Ni cakap apa tuan-tuan? Nak cakap apa? Macam itulah yang faham lah, tak faham sudah. Macam itulah. Macam dia beli barang lah, dia tak nak barang tu, tak tahulah dapat free gift. Macam tu lah.
Tidak ada. Tapi bukan cerita tu. Tak. Ini maksudnya kita sebab nak mengajar kita jangan kutuk orang lebih-lebih. Terbantai orang ni. Macam dalam pelanggan itu hak masing-masing nak pilih siapa kan. Janganlah kita ni sound-sound orang. Katalah kau menang, kawan tu kalah. Lepas pelanggan kau tanya, apa perasaan kau bila dah kalah? Jangan tanya lagi dah, cukup-cukup. Kan? Kita ni sekarang ni dah cukup. Kita nak satukan. Kan? Wahdatul fikr. Penyatuan pemikiran kita. Kesatuan kita dalam organisasi ni. Dah lah. Silaturahim kena jaga. Dah cukup-cukup lah tu. Kan? Tolu tak ada. Sama-sama tak ada tolu. Nak buat macam mana? Kan? Paning kan. Jadi kita kenalah hadap sama-sama. Besar susah sama-sama kan. Bak kata tu, kalau nak jalan laju, jalan seseorang. Kalau nak jalan jauh, jalanlah sesama. Faham? Kalau nak jalan laju, jalan seseorang. Tapi kalau nak jalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Itu istilah dia. Itu sebab kita kena jaga hubungan antara satu dengan lain. Dengan suami pun boleh cakap macam tu. Kalau abang nak jalan laju, berjalan seseorang. Kalau abang nak jalan jauh, jalan sesama. Macam tu. Kau cakap macam tu dengan lelaki kau, baru dia tersadar sikit. Kan? Iya. Berubah buat baik dengan isteri. Itu pun benda baik. Dapat pahala. Buat baik dengan isteri. Kan? Bercakap dengan baik, berlemah lembut. Buat baik dengan isteri sendiri. Ni dengan bini orang kan main elok dah. Dengan bini dia tak ada dah. Kau dengan bini isteri. Kan? Macam tu dengan isteri, dengan suami. Buat baik. Iya. Melunaskan permohonan suami pun dapat pahala. Permohonan ni, saya kan cerita permohonan yang tu yang kecoh-kecoh ni tak. Permohonan dalam bilik tu. Saya banyak dapat aduan ni. Orang lelaki kalau nak tu macam minta sedekah. Betul. Tahu muka lelaki kau dah. Dalam galap dekat dia nak cakap macam mana, dia tak boleh cakap dia. Yang bini mah. Esoklah, poneklah. Banyak akaun nak kena jaga ni. Macam-macam. Tu saya cakap, jangan orang perempuan, jangan ambil gengan benda ni. Saya banyak dapat aduan tu. Lelaki segak, tagap, kereta macam pap. Ya. Benda tu kena ingat tau. Saya selalu tekan. Dia sebenarnya ni. Dalam bab kita ni, dalam berkeluarga, dalam kita bermasyarakat, organisasi tempat kerja, kita dengan mak ayah kita dengan adik-beradik kita dengan kawan-kawan kita dengan komuniti. Satu je saya pesan. Kalau nak bahagia, banyakkanlah memberi daripada menerima. InsyaAllah bahagia. Percaya cakap saya. Orang perempuan pun sama. Memberi lebih banyak pada menerima. Jangan sibuk. Orang tu dapatnya, saya tak dapat. Orang tu sini, saya kita ni apa? Jangan. Kawan berjalan satu dunia. Kita. Dia compare kan dengan orang lain kan. Suami bukannya tak nak. Orang lain pergi UK. Kita syek-syek Yuban. Ulu Bondo. Bukan. Jadi mana jangan. Kita bila kita selalu memberi, kita terlupa kadang rupanya banyak Tuhan bagi untuk yang kita terima sebenarnya. Itu contohlah. Jadi bila kita ni banyak buat dosa, sekurang-kurangnya dalam bulan-bulan haram ni tiba-tiba kita membawa kepada kebaikan dan kejahatan kita tu terhenti. Tak kira lah sama ada kita orang biasa, sama ada kita pekerja biasa, pekerja bawahan, atasan, kita buat baik, bertuturlah dengan baik, kan? Bercakaplah dengan baik walaupun dalam media sosial, tolong gunakan bahasa yang baik-baik. Usah kita memfitnah, jangan kita buruk-burukkan orang, jangan. Pada bulan Rajab ni kita nak jaga momentum kita ni dalam beribadah ni. Jangan kita tamak. Jangan tamak. Kongsi tak apa. Ingat tu orang perempuan. Jangan tamak. Kongsi tak apa. Faham tu? Faham okey. Jadi orang perempuan faham tak? Tak, dia beza faham dengan setuju. Saya tanya. Faham ke tak faham? Setuju tak? Tengok tu pun supaya.
Betul, susah tu. Tak. Maksud kongsi ni sedekah. Bantu. Faham tak? Cuba jangan kongsi. Ya Allah, susah betul kan? Kan? Tapi cuma satulah. Kalau dah dalang kita sebut tajuk tu kan. Orang perempuan hati-hati kalau dalam bab poligami. Sekali je saya sentuh. Kita nak marah, jangan marah hukum. Marah orang yang tak betul tu. Hukum tu elok dah. Aku nak tengok muka Sosim bila aku cakap tu. Muka jenis nak hukumnya dah beritahu. Tengok dalam Quran pun Allah Taala sebut dalam surah Nisa tu. Kan fankihu ma tabalakum minan nisa. Allah beritahu, bukan sunnah tau. Allah beritahu dalam Quran, fankihu ma tabalakum minan nisa. Berkahwinlah kamu dengan, menikahlah kamu dengan wanita yang baik di kalangan kamu. Masna wasula sawaruma. 2, 3 atau 4. Allah tahu sebut 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi kalau kamu bimbang tidak mampu berlaku adil, maka cukuplah seorang. So maknanya yang salah tu salah orang yang tak mampu berlaku adil. Tapi nak juga. Itu sebenarnya. Jangan cakap sebenarnya poligami tak sesuai sekarang. Jangan kita sebut macam tu. Kena mengucap balik semula tau. Hati-hati. Sebab orang lelaki tak pernah cakap macam tu. Kan? Saya memang tak adalah setakat ni, saya tak adalah berhasrat nak kahwin lebih Ustaz, tapi saya faham hukum. Ada lelaki macam tu je paling kuat. So kita hati-hati jagalah elok-elok kan. Kadang kita jangan besar-besarkan dalam rumah tangga ni. Macam contohlah yang isu baru-baru ni kan, yang soul kan, orang kita marah macamlah kita ni tahu isu rumah tangga dia. Jangan. Semua dosa tak dosa kita komen-komen yang kita sudahlah kau laki tak guna. Kita tak tahu cerita ujung pangkal. Jangan kita komen. Tolong angkat tangan sini. Siapa yang dah kahwin angkat tangan? Angkat tangan. Siapa yang dah kahwin? Tolong angkat tangan. Siapa yang dah kahwin? Angkat tangan. Yang dah kahwin angkat tangan. Dah berkahwin. Alhamdulillah. Okey. Siapa yang belum kahwin? Angkat tangan. Belum kahwin. Mana yang lain tu saya andaikan memang tak pasti dia kahwin ke belum ya. Orang suruh angkit tak angkit, suruh tu. Warning kepala aku. Aku dah kahwin ke belum ni? Tak pasti. Macam tu lah kan. Nah, yang dah kahwin, yang ramai-ramai dah kahwin, saya tanya. Siapa yang tak ada masalah rumah tangga? Tolong angkat tangan. Alhamdulillah Ustaz, 30 tahun okey je. Tak ada apa. Mesti akan ada masalah. Samsul debat pun ada masalah. Ceramah aja dia kata. Dia buat macam mana? Kena sound tak? Iya. Baru balik daripada saya ceramah di daripada itu UPNM, habis UPNM tu pergi Kedah, pagi petang bermula ke Alustar, lepas tu Sungai Petani. Malam tadi pun dekat Tikam Batu Kedah, habis Tikam Batu malam tadi terus shoot balik. Rupanya ada lori melintang pula dekat sebelum Sungkai tu daripada utara. Balik melintang kena masuk ikut jalan dalam, pagi tadi subuh pun sampai. Ni Kang, ni pagi ni sini ni datang sini, habis sini Kang tu pergi airport. Esok ceramah kat Sabah 5 hari. Cuba fikir. Ceramah. Masalah, tapi kita kenalah handle kan. You faham kan? I kerja. Dia pun cakap, Aish, kan. Aish Martin dengan Bella kan. Macam tu. Saya tak tengok orang share dalam TikTok. Aku menyampah tengok drama tu kan. Apa? Teruk sangat dia mengerjakan suami ni. Suami dah minta maaf. Maafkanlah, apa masalah kau? Berapa kali orang share macam tak baik lagi. Orang ni share babak ni tak baik. Apa masalah kau? Wanita mungkin boleh memaafkan, tapi tidak melupakan. Kau ingat jantan ni apa kau cakap? Macam lelaki ni tak ada perasaan kau buat kan? Tak adalah, saja je. Nak memetik satu bab. Saya tak tengok pun orang share dalam TikTok. Jadi apa pun buat benda-benda baik, semua ganjarannya pahala. Ini semua ganjarannya pahala. Momentum. Okey, macam mana kita nak dapat? Yang paling penting ibadah tu apa? Ibadah ada 2. Ibadah khusus, ibadah umum. Ibadah khusus kita tahu. Contoh apa? Contoh solat. Tahu dah. Khusus. Sembahyang subuh 2 rakaat. Tak dapat dah. Sebabkan saya pegawai bank agak pangkat tinggi saya. Subuh saya 8. Lain. Tak sama macam orang lain. Tak. Semua sama 2. Khusus. Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3, Isyak 4. Kan khusus. Kemudian apa? Puasa. InsyaAllah saya sebab pegawai saya pangkat tinggi sikit. Saya puasa seminggu dah ni. Belum buka lagi.
Tak ada, dia makan puasa sama. Pagi terbit fajar, terbenam matahari. Dia sama, terbit fajar, terbenam matahari. Itu saja. Maknanya niat pun sama. Puasa wajib macam mana? Fardu kat atas dia 30 hari. Dan kecuali yang ABC, Allah bagi cuti. Kan? Kemudian, begitu juga zakat kena bayar. Bayar berapa? Ikut kadar. Negeri mana dia duduk? Ini pun selalu orang tanya aku. Ustaz, kalau saya kerja kat KL, kampung saya kat JB. So, saya yang afdalnya bayar zakat kat mana? Saya kata, yang afdal dekat tempat kita bekerja. Bayarlah di Kuala Lumpur. Sebab kerja dekat Kuala Lumpur. Tak boleh ke saya nak bayar kat JB? Kau tanya aku. Afdal. Dia faham tak soalan dia tanya aku tu kan? Lepas tu dia tanya, tapi tak boleh ke bayar kat JB? Kau tanya afdal. Kan? Tapi boleh tak bayar kat JB? Boleh. Tapi yang afdal ni bayar dekat tempat kita kerja. Faham? Macam tu lah. Jadi mana? Zakat tu dah ditentukan. Khusus. Satu lagi. Haji. Kan? Kalau mampu. Kan? Siapa yang belum daftar, baik daftar sekarang. Pergi daftar. Siapa yang baru daftar hari ni, insya-Allah boleh pergi haji pada tahun 2137. 3 kali mampu hidup tak boleh pergi tu. Mampu hidup. Belum. Mati balik. Dah, 2 kali. Tapi itu perancangan manusia. Ya? Perancangan manusia. Tapi kalau kita buat rayuan, mungkin boleh pergi awal lagi. Ya. Jadi, kalau kita tengok, itu ibadah khusus. Ibadah umum apa ni? Apa-apa benda baik yang diizinkan oleh Allah. Niat kerana Allah dapat pahala ibadah. Macam saya dengan Ustaz apa tadi? Ustaz Naim apa? Muaz. Saya Ustaz Muaz dengan Imam. Siapa nama Imam? Fakih. Jadi saya dengan Muaz dengan Fakih, kami bertiga. Samsul, Muaz, Fakih. Kami bertiga minum. Ya, minum-minum kami pun rancang. Apa kata kita tubuhkan satu persatuan. Itu kita bantu ibu-ibu tunggal seluruh bangsa. Kami memang komited dan fokus. Ibu tunggal aja. Anak yatim pun tak tolong. Memang ibu tunggal aja. Macam tu. Dan kami namakan pertubuhan kami ni PLP. Pertubuhan Lelaki Prihatin. So benda tu benda baik tak bantu ibu tunggal tu? Baik. Diizinkan oleh Allah. Caranya mesti betul. Bagi bantuan satu-satu bagi bantuan. Dan yang ketiga, niat kerana Allah dapat pahala ibadah. Itu ibadah umum. Tapi kalau terlupa niat ibadah, aku ni pergi hantar bantuan ni besok dengan Samsul ni, dengan ni Ustaz Fakih ni, dengan Ustaz Muaz ni, dapat selfie jadilah. Mungkin ada pahala tapi kurang daripada pahala niat kerana Allah tadi, tak dapat pahala ibadah. Sayanglah. Kan? Ataupun tiba-tiba Ustaz Fakih kata, okey Muaz, Samsul debat, untuk rumah yang last ni you all tak payah pergi. Saya cover. Wah, apa hal? Saya mulalah tanya Ustaz Muaz, apa car? Dia pergi seorang lah. Kita pengintai. Rupanya ibu tunggal yang last tu bukan kaleng-kaleng. Contoh yang Ustaz Fakir tak macam tu. Ni contoh je. Jadi bila mendatangkan fitnah, apa semua tak dapat pahala. Dia mesti cara pun mesti betul. Contoh kita nak bagi bantuan, sumbangan. Niat kerana Allah. Rugi kita nak. Tu yang jadi sayang. Dia bekerja dekat bank ni kerja baik. Buat benda baik. Kira duit, buat account, pastikan penyelarasan dokumen, nak pastikan pembayarannya on time, check, apa semua, clearance semua. Kita buat benda baik. Tapi alangkah sayangnya setelah 30 tahun kerja, dah pencen, baru sedar, lupa niatkan Allah. Rugi kita. Tapi kalau dalam bab ibadah macam mana? Dalam bab ibadah, baik solat, baik puasa, baik mengaji Quran, baik apa juga ibadah kita buat, ada 4 ciri kesempurnaan ibadah yang kita kena kejar sebelum nak cerita momentum tadi. Kan? Kadang momentum ada, tapi benda tak betul. Contohlah, dia sembahyang, tapi baca apa pun tak tahu, apa pun tak tahu. Jadi perbuatan aja lah. Contoh. Orang puasa, dia puasa. Tapi dia terlupa niat. Dia tak tahu yang ni tak boleh, itu tak boleh, ni tak boleh. Contoh. Jadi makna kata, ada 4 perkara yang kena ada. Pertama, mesti dengan ilmu. Kena belajar. Tak tahu, kena tanya. Orang mengaji, dia mengaji. Betul tak? Tapi ada orang baca. Dapat Quran yang bagus sekarang ni. Banyak Quran yang siap tagging lah. Siap dengan hukumnya, siap dengan tajwid. Ada tu dia pegang penunjuk. Tunjuk, tekan, mengaji Quran. Dia tak ngaji.
Quran tu ngaji. Kan ada kan Quran tu kan. Siap bacaan tu. Ya Allah, sedap betul bacaan dia. Auzubillah tu dia tak tahu Quran tu ngaji. Kan? Jadi mesti belajar. Solat mesti belajar. Nak jadi imam kena belajar. Kat rumah ni nak mengimamkan solat. Oh, itulah yang penting sangat pada orang perempuan ni. Abang kan imam saya. Abang kenalah belajar. Oh, cakap baik-baik. Abang, malam jadi imam bang. Abang tak pandai sayang. Tak apa, kita belajar sesama. Macam tu. Mentang-mentang lah dia pegawai pangkat tinggi di Maybank. Dataran lah tu. Kan? Dahsyat dah. Abang, imam. Imam. Abang tak pandai. Tak pandai. Pakai terekong duduk belakang. Apa hal pula? Kesian lagi kau. Oh, janganlah macam itu. Jangan. Belajar sama-sama. Belajar sama-sama. Kan? Iya, ni cerita betul ni. Kena belajar cara solat, angkat takbir, bacaan macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah macam mana. Baca surah. Tak apa. Mula-mula inna a'tayna Allah pun tak apa. Tak kisah. Baca. Betulkan. Perbetulkan bacaan kita. Mesti dengan ilmu. Kalau tidak, salah baris, salah sebutan pun boleh membawa maksud yang berbeza. Betul tak? Itu sebab orang nak cari menantu pun orang test dia mengaji sekarang ni. Bayangkan, ada satu staff saya tu, saya tak nak sebut lah, ada, tapi ada sebut-sebut je lah. Dia kata ayah dia, semua adik-beradik dia yang kahwin, adik-beradik dia kebanyakannya adik perempuan. Kebanyakan perempuan. Jadi bila ada orang datang nak meminang kakak-kakak dia, semua kena tadabbur Quran dulu dengan ayah dia. Oh, jangan main-main. Masih baik bapak mentua aku tak macam tu. Oh, jangan main-main. Benda yang ingat pun boleh lupa tau. Oh, jangan. Nervous. Iya. Tu belum cerita yang bapak tu dia ikut nama. Nama kau siapa? Nama kau siapa? Cakap nama siapa? Nama saya. Takut dah nak beritahu nama dia. Iyalah. Bila tanya nama saya, nama Anas. Anas, kau baca surah An-Nas. Lega dia kata. Dia pun baca lah. Yang kawan yang seorang tu dah comel. Nama dia Yasin. Nama kau siapa? Alah, matilah aku. Nama kau siapa tu? Terang pakcik. Nama saya Yasin. Tapi mak ayah saya panggil saya Qul Wahad. Kan membohong nama tu. Takkanlah macam itu. Kan? Tapi kena belajar. Betul, kadang bila orang tak tahu ni kena belajar. Saya sendiri pun mana tak tahu saya belajar sebenarnya. Kan? Macam contoh, kadang-kadang dalam rumah tangga kita kan, kita dapat anak kan. So kita nak beribadah ni, macam mana nak buat ni? Yang ni bila anak lahir, kita disunatkan memberi nama anak yang baik-baik. Kan? Lahir pula bulan Rejab. Kan? Ini belum lahir, perut baru timbul sikit, dah ada nama. Kalau boleh nak letak tagging dekat perut tu, nama budak tu apa. Nanti dulu kalau ikut sunnah, disunatkan memberi nama yang baik-baik pada hari yang ke-7. Tu sebabnya anak tu masa lahir, siapa nama anak ni? Panggil baby je lah dulu, belum ada lagi. Tak ada lagi? Belum. Kan sunat bagi nama hari ke-7. Tu ada peti cadangan. Kalau cadangan, masukkanlah. Macam tu kan. Macam tu kan. Iya. Lagi satu. Nama anak kita pada hari ini adalah Rejab. Lahir bulan Rejab. Hari ke-7 pula. Kan? Oh, betul. Nampak? Bagi nama baik-baik. Ini kita combine lah bang nama kita. Nama abang Yahya. Nama saya Mahani. Nama anak kita Yamaha. Itu nama Jepun tu. Bukan nama Islam tu lah. Kan? Bagi nama yang baik-baik. Kemudian disunatkan tahnik kan budak tu. Tahnik kan macam mana? Belah bibir, bukan pakai pisau. Tak belah kan? Apa yang nak buat? Belah bibir tu maksudnya kita nak sucikan ni anak ni, mudah-mudahan dengan berkat orang yang mentahnikkan tu, dia bercakap yang baik-baik, mudah sebutannya, mengajinya, beribadah dia senang. Kan? Cari imam yang tak merokok. Cari imam yang tak merokok. Nak tahnik dengan budak. Sudah lah belum?
Dah ready dah. Okey. Dia pun buang. Dia pun ambil buah kurma tu, dia kumam. Dia pun masuk, dia jolok kat langit budak tu. Berkerut muka budak. Budak tu, ini dan Hill ni, dia tahu dah. Iya. Tapi ada orang ni kan, ada satu hamba Allah ni dekat satu kawasan dekat Ulu Langat ni. Siapa-siapa ustaz yang datang ceramah kat masjid tu, semua dia suruh tahnik anak dia. Bila kita nak tahnik ni, bila lahir-lahir dah boleh dah tahnik, hari kedua, ketiga tu dah boleh tahnik dah. Jangan tunggu lama. Nak tahnikkan awal-awal. Ni setiap ustaz datang ceramah kat masjid tu tahnik, termasuk saya. Masa saya datang tu, budak tu dah berdiri. Kau nak tahnik apa? Aduh, ilmu tu. Dah saya suruh tahnik, saya tahnik. Mesti kau datang budak tu. Nganga. Macam mana tuan-tuan? Pening kepala. Ya, itu pertama. Mesti dengan ilmu. Mencapai kesempurnaan ibadah. Yang kedua, ikhlas. Ikhlas dalam ibadah kita. Bukannya sebab yang bukan-bukan. Ikhlas. Ibadah semua kerana Allah. Buat apa kerana Allah. Yang ketiga, mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Itu ciri-ciri kesempurnaan ibadah. Mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Kalau perangai makin tak elok, ada masalah dengan ibadah dia. Semayang. Puasa. Nombor ekor jalan tak? Contoh kan. Anak kau orang, 2 orang. Kau 3. Kau belum ada rezeki lagi. Kau baru 5. 2, 3, 0, 5. Kena pula tu. Kan? Jangan. Ya. Kemudian, semayang. Ibadah. Mengumpat macam tu juga. Jangan. Orang perempuan. Hati-hati. Bukan kata perempuan aja, lelaki pun sama kena mengumpat. Dan peristiwa. Bulan Rajab ni juga berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj kan. Jadi, apa kita digambarkan tanda-tanda orang yang mengumpat mengata ni macam ni. Dengan dicakar muka dengan dada dia dengan kuku tembaga ni. Dan bercakap, kita tahu. Jangan cakap benda-benda yang tak elok. Orang perempuan berhenti-hentilah bercakap. Aku ni mulut je jahat, hati baik. Boleh letak label sendiri. Mana boleh. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Dan begitu juga yang keempatnya, mestilah dimulakan dengan niat. Jadi, tu sebabnya kalau kita tengok antara amalan-amalan yang kita boleh buat tu, itulah yang kebanyakan yang kita buat, itulah. Kita jaga solat sunat kita. Kan kita puasa sunat kita buat. Sedekah pun kita buat. Mana benda yang kita boleh buat, kita buatlah. Mana yang kita teringat nak tolong mak kita, contohnya kan. Contoh mak dengan ayah dah tak ada. Kita nak buat badal haji, nak buat badal umrah. Kita nak sedekah niat untuk dia. Buat, tak ada masalah. Buatlah. Niat kan. Allah, saya pun tak banyak ustaz nak buat untuk orang lain. Tak. Bila buat untuk orang lain, insya-Allah untuk kita pun ada. Isa. Ya. Jadi ada apa-apa soalan? Tiba-tiba je soalan tu sampai kan. Sebab nampak saya faham. Muka-muka gelisah tu saya nampak. Bila dah bergalih-galih tempat duduk tu dah tumbuk lutut tu saya faham. Kejap mundur, kejap apa. Jadi apa-apa pun kita dalam bulan Rajab, Syaban dan Ramadan ni adalah bulan medan kita mempersiapkan diri kita. Dan kalau nak mengukur kita ni, Ramadan ni betul-betul menjadikan kita, Ramadan kita diterima ataupun tidak, apa dia? Kita masih lagi konsisten meneruskan ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan tu pada bulan-bulan seterusnya. Tu sebabnya dia punya momentum tu mesti daripada Rajab lah. Rajab ni sekarang ni kita dah kebetulan kita dah Rajab. Kalau ikut kan daripada ni pada awal Muharram tu kita kena buat dah. Tapi sebabkan kita sekarang dah Rajab, kita cerita pada Rajab, sekarang momentum dia dah kena dah naik sampai Ramadan. Dan lepas Ramadan kenapa teruk sangat bulan Ramadan kita ibadah ustaz? Sebab bulan Ramadan bulan istimewa. Semuanya dilipat kali gandakan. Semuanya dapat keistimewaan. Kan? Itu sebab orang kadang-kadang dia minta biarlah aku mati dalam bulan Ramadan. Dan satu saya nak cerita, saya nak share sikit. Saya anak murid debat saya. Kebanyakannya daripada Universiti Islam Malaysia. Salah seorangnya, dia buat kajian. Wah, ni makna mikrofon macam ni, tanda-tanda suruh berhenti lah tu. Jadi, dia buat kajian tentang pesakit kanser. Anak murid debat saya buat kajian, lebih 90% pesakit kanser yang meninggal dunia, dia akan meninggal dunia pada hari dan bulan yang baik. Cuba tengok. Kalau ada lah ahli keluarga kita yang meninggal dunia sebab kanser. Dia tak Rejab, Syaban, Ramadan, Isnin, Khamis, Jumaat. Cuba tengok. Betul atau tidak? Antara tu.
Kan? Mana tak baiknya, kadang-kadang dia dah tahu dah dia nak pergi. Dengan badan dah tak larat apa semua, dia kata, nanti tolong ni ya, mak, ni duit 50,000 ni mak, 10,000 ni mak bagi ke Alung, Alung nak berniaga itu. Ni 10,000 lagi 20,000, mak ayah ambil lah, nanti pergi umrah, pakai duit tu. Lepas tu ni lagi 10,000, ni lagi 20,000 ni, tolong pecahkan 500 pergi hantar dekat wakaf-wakaf masjid mak, Lepas tu yang lagi 200 ni mak, lagi 500 ni. Lagi 500 ni balance ni mak tolong top up handphone. Sebab apa? Dia telefon seorang-seorang nak minta maaf. Bukankah itu kematian yang dicemburui? Bersedia. Kan Nabi kata, orang yang paling cerdik adalah orang yang tahu dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Jadi, kalau kita nak cerita bab momentum ni, tu dia. Niat kena jaga. Niat kita kena jaga. Perbetulkan daripada awal. Kadang-kadang kita nampak, alah puasa lah pula. Itu tanda-tanda orang ada masalah dengan ibadah ni. Kan, aduh puasa lah, mana kita nak lepak ni weh, cuy cakap. Mana pot kita? Geng-geng yak-yak-ye. Kan? Geng plastik hitam kan? Dia dah start dah. Bulan Rajab dia dah bincang dah komuniti-komuniti dia. Dia dah ada tubuh jawatan kuasa bertindak. Dengar-dengar restoran tu confirm tutup. Okey, ada alternatif. Wah, dia bincang sama dia. Kan, jadi jangan. Kita sepatutnya semakin meningkat usia, kita semakinlah sedar betapa dekatnya kita dengan kematian. Nabi pernah lukis dekat atas tanah tu, Nabi ambil ganting kayu tu, Nabi buat garisan panjang. Dan Nabi lukis satu segi empat tepat melekat pada segi empat, pada garisan panjang tu, dekat segi empat tepat. Dalam tu Nabi cakar-cakar dekat dalam segi empat tepat. Nabi kata, garisan panjang tu itulah cita-cita manusia. Nak itu, nak ini, nak buat itu, nak buat ini. Tahun depan kau tengok rumah aku jadi apa, kau tengok duit aku keluar besok aku buat apa. Cita-cita banyak. Tapi dia terlupa yang segi empat tepat. Setakat tu je umur kita. Dan dalam tu yang cakar-cakar tu Nabi cakap, itulah ujian dan dugaan dalam hidup kita menyebabkan kita tak terasa. Lah, dah 40 umur aku. Dah 50 umur aku. Perasan tak? Makin lama makin tak selera nak celebrate birthday. Perasan tak? Makin lama kan, makin takut orang wish birthday tu. Seronok sekejap je. Lepas tu menong. Dah berubah tahun. Kan? Ya, saya pun dah tua dah ni. Kan? Tiba-tiba dah 45. Ya Allah Akbar. Saya declare umur saya. Macam mana? Kan? Jadi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi rasa cukuplah sekadar itu. Sebab kata orang tu kan, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah, nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Jadi nanti jangan lupa, dalam TikTok ada, dekat dalam Facebook ada. Lepas tu, boleh tanya soalan. Dekat Facebook tu boleh tanya, dekat TikTok boleh tanya, dekat Instagram saya pun boleh tanya. Syamsul Debat SY. Tanya soalan. Tapi tolonglah tulis betul-betul. Saya Mira daripada Maybank Dataran. Tulis itu. Janganlah. Boleh tak Ustaz tolong bantu saya. Apakah hukumnya begini? Yang benar mawar duka. Alah menyampahnya tu. Tolong. Kalau tak payah nak mengada-ngada lah. Tulis je. Tulis je. Nanti insyaAllah saya akan cuba jawab satu persatu. Ya? Sebab saya tahu ada nak tanya tapi kadang dia nak tanya secara private insyaAllah. Ya? Dan begitu juga bak kata orang cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut jasa baik pihak penganjung menjemput hari ini, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya.